Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. InsyaAllah malam ni kita akan sambung bacaan kita. Kita akan sambung daripada bab apa sekarang ni? Saja je nak uji. Bab apa? Bab sewa. Bab sewa. Kita akan sambung daripada bab sewa, insya-Allah, yang kita dah baca sampai muka surat 171. 171. 171 perkara yang ketiga. 171 perkara yang ketiga. Sekali lagi kita ulang, dalam bab muamalat ni kita telah belajar dua bab. Bab pertama tentang jual beli, bab kedua tentang jual beli secara tempahan, ataupun dia dipanggil akad salam, ataupun dia dipanggil apa? Akad salam. Sekarang ini kita sedang belajar berkaitan dengan sewa menyewa, upah mengupah. Secara umumnya perniagaan ini dibahagikan kepada dua. Pertama, trading, jual beli. Yang kedua, servis, perkhidmatan. Antara dua ini yang mana menyumbang untuk KDNK negara paling besar? Adakah servis ataupun trading, jual beli? Itu cek sendirilah. Tapi yang pastinya kedua-duanya memainkan peranan yang penting dalam bab ekonomi. Dari sekecil-kecil perkhidmatan yang disumbangkan sehingga sebesar-besar perkhidmatan. Kita dah belajar syarat pertama, kita dah belajar syarat kedua. Syarat pertama, kedua ni untuk apa ni? Untuk rukun yang keempat. Untuk rukun yang keempat. Rukun yang keempat ni adalah berkenaan dengan yang disebut sebagai ma'qud alaih. Ma'qud alaih ataupun subjek yang kita buat agreement ke atasnya. Agreement sewa menyewa, agreement upah menyupah. Subjek dia, tajuk dia. Contoh, bila kita sewa rumah, apa tajuk dia? Tajuk dia adalah penggunaan rumah itu. Bila orang dia sewa rumah, ataupun bila satu orang dia menyewakan rumah, apa maknanya? Dia telah menyewakan penggunaan rumah itu, ataupun dia telah menyewa penggunaan rumah tu. Itulah maksud sewa. Kalau kita upah orang untuk mesin rumput, jadi apa tajuk dia? Apa ma'qud alaih dia? Ma'qud alaih dia adalah perkhidmatan memotong rumput. Dia dibayar untuk perkhidmatan itu. Kita menyatakan ruang berapa luas yang dia perlu potong, dan kita menyatakan berapa bayaran upah yang kita akan bagi. Itu yang tu yang kita nak belajar syarat-syarat dia.
Kita dah belajar syarat pertama, kita dah belajar syarat yang kedua. Sekarang ni kita nak belajar syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, bahawasanya adalah amal itu yang dikuasai mengerjakan akan dia pada hissi kenyataan dan pada syarak. Apa maksudnya? Kita dah ulang banyak kali kitab ni, dia guna bahasa lama, maka kita kena faham dia lah. Jangan suruh dia faham kita, kan? Dia memang macam tu lah, tulis macam ni, macam tu. Kita cuba faham. Dah begitu kitabnya. Tak ada lagi lah orang pergi buat. Kalau ada, bagus juga. Khidmat tukar, alih bahasa daripada bahasa lama kepada bahasa moden, kan? Tak ada lagi. So oleh kerana tak ada lagi, kita pakailah apa yang ada. Bila kita nak upah orang untuk buat satu benda, nak buat satu perkhidmatan, kat sini dalam kitab ni dia guna perkataan amal. Dia guna perkataan apa? Amal. Maksudnya servis lah, perkhidmatan. Servis mesin rumput, servis sapu sampah, servis tak tahulah 1001 servis. Macam-macam servis orang buat ni. Kalau akhir-akhir zaman ni macam-macam servis saya baca. Dia ada satu servis apa? Servis menunggu. Ada? Berbaris. Servis berbaris. Bila dilancarkan iPhone terbaru dekat China, jadi orang dah beratur daripada tengah-tengah malam lagi. Bukan tengah malam, semalam dah datang dah. Jadi nak menunggu tu lama. Jadi ada orang dia ambil upah, tolong tunggu. Tolong tunggu, tolong baris, tolong masuk dalam queue. Ada. Ada orang yang saya baca, dia servis dia dibayar gaji untuk satu perkhidmatan. Dia profesional. Kita panggil profesional, kan? Profesional ni macam-macam profession. Ada profession kerja dia adalah menghidu ketiak. Menghidu ketiak. Dia kerja dengan syarikat apa? Dia kerja dengan syarikat deodoran apa? Deodoran, syarikat ubat ketiak. Sehingga hidung dia itu diberi insurans oleh syarikat. 5 juta dolar insurans dia. Sebab dia punya hidung ni bagus, dia mempunyai deria hidu yang bagus. Jadi bila syarikat nak buat eksperimen pada produk yang adakah ubat ketiak ni berfungsi dengan baik. Apa maksud ubat ketiak berfungsi dengan baik? Kira kalau letak kat ketiak ni, sehangit-hangit ketiak pun tak akan dihidu. Itu kalau ada deodoran macam tu, baguslah. Dia tutup, dia bukan hilangkan. Jadi kena tahu ubat ketiak ni tak hilangkan bau ketiak, dia menutup, mengkaburi. Kalau hilangkan bau ketiak pakai tawas, itu hilang, dia bukan tutup. Tapi kalau ubat, tak, dia tutup. Maksudnya apa? Bau dia mengatasi bau busuk tu, lalu tertutuplah bau busuk. Itu idea dia lah, idea bisnes dia. Jadi kita perlukan orang yang mana dia mempunyai deria hidu yang bagus. Jadi adalah dia punya ujian dia, temu duga dia. Jadi orang yang dapat ni, dia ni mempunyai deria hidu yang bagus. Maksudnya kalau letak deodoran ni, dia boleh kesan lagi bau busuk tu, di balik-balik tu dia boleh tembus. Kalau hidung dia masih boleh bau, maka kita kena baiki lagi produk tu. Jadi dia punya hidung ni akan digunakan untuk eksperimen, untuk meningkatkan upgrade kualiti. Jadi orang yang deria hidu dia tajam pun tak boleh bau, maka produk kita bagus. So kita perlukan orang yang macam tu. Maka dia dibayarlah upah. Kerja dia, orang pakai kat ketiak, dia pergi cium, dia bau lagi.
dibaiki produk tu. Itu contoh servis. Orang bayar, bukan bayar sikit, bayar mahal. Sebab apa? Sebab servis yang diberikan itu meningkatkan kualiti produk lah, lalu meningkatkan jualan dan seumpamanya kan, dan lain-lain. Tuan-tuan lebih maklum, lebih tahu tentang pelbagai bentuk perkhidmatan yang orang tawarkan. Cuma perkhidmatan tu ada yang patuh syariah, ada yang tak patuh syariah. Simple je. Perkhidmatan basic dia, kita tak boleh membeli perkhidmatan ataupun tak boleh menawarkan perkhidmatan yang tidak patuh syariah. Itu simple, basic. Tapi soalan dia, adakah kita semua faham apakah yang dimaksudkan patuh syariah? Mungkin kita bayangkan patuh syariah ni, kita tak bagi servis arak, kita tak supply GRO, kita tak judi. Itu umum, common, semua orang tahu. Tapi sebenarnya ada lagi perkara-perkara yang sebenarnya kalau ada dalam perkhidmatan kita, dia masih lagi diklasifikasikan sebagai perkhidmatan, servis yang tidak patuh syariah. Tidak semestinya kalau di situ ada khinzir baru jadi tak patuh syariah. Sehingga sebahagian orang Islam dia faham salah tentang produk halal. Dia kata produk kami halal, tak ada pig, no, apa dia kata apa, free pork free. Bas, kalau tak ada pork kira halal lah. Dia faham macam salah lah kan. Kita pun faham kan, nak jadi benda halal, kalau ada lembu pun boleh jadi, nak jadi haram ni, lembu pun boleh jadi haram, kambing pun boleh jadi haram. Ialah kalau tak sembelih mengikut syariat, haram. Dia tak faham. Maknanya kita belum berjaya untuk fahamkan orang bukan Islam sampai ke tahap yang macam tu. Bukan hanya isu pork free. Jadi kita dapati banyak jugalah kalau kita pergi mall-mall kan, orang Islam masuk ke restoran-restoran luar negara kan, Korea, China, dan tak ada cuk halal pun. Makanan dengan alasan dia jual apa, laksa contohlah, dia jual steamboat dia. Sedangkan yang menyediakan perkhidmatan makanan itu adalah orang bukan Islam. Jadi sejauh mana kita boleh meletakkan kepercayaan yang dia akan patuh? Basic dia reti ke? Orang Islam pun ada tak faham apa maksud makanan halal, makanan haram. Macam mana kita boleh expect orang bukan Islam dia lebih faham, lalu kita tak kisah masuk? Sebenarnya kalau orang nak boykot, yang ni kena boykot, yang langsung tak ada cok halal. Tapi bersepah-sepah orang Islam makan dekat mall, kita tengok tak tahu. Jadi antara dia punya modus operandi dia bagi pekerja tu pakai tudung bas. Pekerja pakai tudung, jadi insya-Allah halal. Betul. Saya pergi ke China, dia tanda restoran Islam ni memang orang Islam lah, tapi orang Islam yang tak belajar banyak sangat. Dia akan tulis mat'am islami, dia tulis macam tu dalam bahasa Arab. Kita masuklah satu restoran, kita pergi dengan Ustaz Musa. Dia nak tunjukkan yang restoran tu restoran Islam, pekerja pakai kopiah. Okey lah, pekerja pakai kopiah. Masalahnya pekerja perempuan pun pakai kopiah. Betul, pekerja perempuan pun pakai kopiah. Kira Islam lebih Islam lah. Tapi ada satu ruang sudut yang bar, maksudnya menyediakan arak. Dia tak jual pork kan, dia memang mungkinlah dia jual kambing sembelih, ayam sembelih, tapi kefahaman dia cukuplah untuk kita kata itu adalah mat'am Islam. Memang orang Islam, bukan tipu, memang orang Islam. Tapi dia ada juga menyediakan satu ruang bar, minum arak. Jadi dengan sebab kejahilan mungkin orang akan terjebak dalam perkara-perkara hal. So kita tengok macam mana servis yang kita nak tawarkan. Orang yang buat bisnes servis macam-macam lah. Nak cerita macam-macam dunia sekarang, tak tahu nak abang, banyak sangat.
bahawa adalah amal itu yang dikuasai mengerjakan akan dia pada hissi dan pada syarak. Tak faham ayat ni, saya fikir yang dengar tak faham. Bahasa yang lain, servis yang kita tawarkan ataupun servis yang kita ingin gunakan boleh di delivery oleh orang tersebut, boleh dilakukan, dia boleh buat, dia boleh lakukan. Sama ada dia boleh lakukan daripada segi fizikal dia, memang segi nyatanya, hisinya dia boleh buat benda tu, atau dia boleh, dan syaratnya juga servis itu hendaklah boleh dilakukan segi syarak. Maksudnya perkhidmatan yang kita tawarkan itu ataupun perkhidmatan yang kita nak ambil itu syarak iktiraf, syarak benarkan. Itu yang dimaksudkan dan pada syarak. Pada hisi, pada kenyataan, maksudnya memang secara fizikalnya benda tu boleh dibuat, boleh di delivery perkhidmatan tu. Bukan pergi minta perkhidmatan yang tak boleh dibuat. Contohnya dia punya perkhidmatan dia adalah naik perkhidmatan dia apa? Perkhidmatan dia sediakan 10 talam hati nyamuk, contohlah. Boleh tak buat? Ataupun 10 talam hati kuman, boleh ke buat, kan? Ataupun dia punya servis dia, kita tengok kan servis yang ada orang dia tawarkan perkhidmatan buat benda-benda berbahaya. Seperti contohnya orang yang buat perkhidmatan servis diving, menyelam ni susah kan, kita memang tak boleh buat, tapi orang tu boleh buat. Menyelam untuk offshore, menyelam untuk welding di dalam dasar laut. Benda ini kalau orang biasa macam mustahil kan, tapi ada je perkhidmatan tu memang dibuat secara meluas. Duduk dalam laut tu 8 jam buat kerja di offshore. Boleh tak benda tu di delivery servis tu? Boleh, maka hukumnya sah, hukumnya adalah sah. Susah dia bukan jadi ukuran boleh ataupun tidak boleh. Kalau syarikat tu tak boleh buat, maka tak boleh. Kalau orang tu tak boleh buat, tak boleh. Kalau boleh buat, boleh hukum dia. Jadi syarat dia mesti apa? Mesti orang yang kita nak upah tu dia boleh buat benda tu. Nanti kita akan terangkan dia dalam mengambil servis ni, dia ada dua kan. Kalau dalam kontrak dia ada apa ni, dia panggil sub contract. Dia ada main, dia ada sub kan, dia ada sub. Macam contohnya lah, bila sesebuah syarikat menang satu tender tu besar, dia meliputi banyak benda. Contohnya di situ ada wiring, di situ ada peparitan, di situ ada pembentungan, di situ ada teknologi. Bukan syarikat tu akan buat semua sekali kan, bukan semua servis tu dia yang buat, dia akan sub kan. Dia akan sub lah kepada syarikat bahagian perparitan, pembentungan yang buat piping, sub, kita panggil subcon kan. Tapi kalaulah kontrak tu syarat dia syarikat tu yang kena buat, dia yang kena buat, dia bukan sub, maka syarikat tu kena buat, dia tak boleh sub kalau memang begitu syarat dia. Tapi kalau syarat dia syarikat itu hendaklah menyempurnakan kerja tu, dia yang buat ke dia sub ke tak ada masalah. Janji pada date yang ditetapkan, kerja kena siap. Maka kalaulah begitu bentuk kontrak dia, tidak disyaratkan syarikat itu sendiri mempunyai upaya untuk buat, tak syarat. Dia punya syarat dia boleh settlekan, dia boleh carilah berapa banyak subcon untuk buat benda ni, janji siap. Begitu. Tapi ada, biasalah syarikat-syarikat ni yang kita pilih dia untuk siapkan kontrak tu sebab prestasi dia lah prestasi dia. Tapi dia banyak sangat ambil projek, dia tak dapat nak buat sendiri, last sekali dia subcon. Sedangkan
Pemilihan kontrak itu terhadap syarikat itu kerana prestasi syarikat itu, kualiti syarikat itu menyediakan perkhidmatan tadi. So kalau dia sub kat orang lain, maka kualiti itu tak tercapai. Tak tercapai. Kita pilih ataupun dipilih syarikat itu kerana kualiti dia, prestasi dia, laporan dia. Jadi itu pun masalah juga. Okey, kita tengok. Kita tengok contoh dia. Maka tiada sah menyewakan seorang yang dhaif, yang tiada kuasa beramal. Dia beramal kat sini jangan faham amal-amal zikir ke tasbih ke. Amal maksudnya dia tak mampu untuk menyediakan servis yang kita upah dia. Maka tak sah. Maka tiada sah menyewakan seseorang yang dhaif, yang tiada kuasa beramal. Faham kan? Tiada kuasa beramal maksudnya dia tak boleh untuk sediakan servis yang kita upah dia. Cuma sekali lagi saya sebut, dia dalam upah ni dia ada dua jenis. Satu dipanggil istilah dia lah, satu dipanggil ijaratul zimmah, yang kedua dipanggil ijaratul ain. Ijaratul zimmah ni kita ambil dia, kita upah dia, kita upah dia secara personal. Maksud syarikat itu secara personal, dia yang kena buat. Satu lagi, kita upah dia untuk siapkan kerja tu. Maksudnya dia bertanggungjawab, tetapi bukanlah dia secara personal yang kena buat. Kalaulah bentuk upah tadi adalah jenis yang pertama, memang diupah secara personal. Contohlah, kita beli tiket emas, contoh kan. Maksudnya kita nak mengguna perkhidmatan emas lah, kita nak guna emas kapal terbang. Tiba-tiba datang airport, dia kata untuk trip ni penumpang aircraft sekian naik Air Asia. Sampai juga kan, sampai je. Naik emas ke ni Asia, destinasi betul, masa betul. Tak boleh buat macam tu. Sebab apa? Kita berurusan dan upah dia secara personal dia. Kecuali lah kalau ada kerjasama, kan kita tahu kan, kita naik Qatar tapi ditulis dengan kerjasama bersama dengan MAS. Jadi pergi naik MAS, tak naik Qatar kan. Itu memang dimaklumkan. Jadi ini contoh bila kita mengambil servis logistik penghantaran dengan menentukan airline tertentu, maka airline itu yang bertanggungjawab untuk sampaikan kita menggunakan aeroplan dia. Kalau dia menggunakan aeroplan lain, sebenarnya dia sudah tidak mengikut syarat-syarat dalam bab ni. Segi undang-undang pun salah, dari segi syarak pun hukumnya adalah salah. Dia tak boleh berhujah, kan maksudnya sampai je. Sampailah, memang sampai. Naik becak pun sampai, naik basikal pun sampai, naik MERS pun sampai kan. Jadi tak boleh guna alasan asalkan sampai je. Ada juga orang jenis macam tu. Kita tetapkan dalam sewaan, kita sewa kita minta sejenis servis, dia tak boleh tukar servis tu. Dia tak boleh guna alasan alah sampai je, apa bezanya. Tak, memang sampai, tapi kita nak servis itu, kita nak kenderaan itu secara khusus. Macam contoh, kadang kita buat baju dekat Pakistan ni, dia suka ijtihad sendiri. Masa orang keluar Pakistan kan, tiba datang baju potong lain. Alah, dia kata baju je. Baju juga boleh je pakai, memanglah boleh pakai, kan masalah boleh pakai. Masalahnya tidak menepati spek yang saya nak. Tak boleh kan? Tak boleh. Dia diupah untuk siapkan seperti spek yang ditetapkan. Dia tak boleh guna dia punya. Saya okey je kalau saya pakai baju macam ni, tak ada masalah. Kenapa kamu masalah pula? Apa kena mengenai kaitan dia dengan kita punya permintaan kan? Jadi semua orang faham.
Cuma masalahnya sebagai orang, kalau kena kat diri dia, dia melenting lah. Tapi kalau dia buat kat orang, dia minta orang supaya akur dengan dia, itu masalah. Okey, contoh yang lain. Dan lagi tiada harus menyewa. Ni kalau dia sebut perkataan menyewa, maksudnya upah lah, mengupah. Dan lagi tiada harus mengupah orang yang kelu. Kelu ni maknanya bisu. Orang yang kelu kerana, maksudnya untuk mengajar Quran. Kita upah dia untuk ajar Quran, tapi dia bisu. Nampak tak? Maksudnya di situ telah diupah dia untuk buat satu perkhidmatan yang tak boleh buat. Macam mana orang bisu nak ajar baca Quran? Atau lainnya, kerana yang demikian itu tiada kuasa menerimakan manfaat amal itu pada hissi. Hissi ni maksudnya fizikal. Orang yang kita ambil servis dia tak boleh delivery servis tu secara fizikalnya, tak boleh, kerana dia ada kelemahan fizikal. Contoh dia bagi tadi, mengajar Quran, dia ada kelemahan fizikal pada lidah dia, tak boleh. Dia lemah pada badan dia tak boleh buat. Kita upah dia angkat barang, dia lumpuh, angkat barang benda apanya, diri sendiri pun tak boleh gerak, maka dia panggil akad tu tidak sah. Tapi kalau kita upah dia untuk sempurnakan kerja tu, bukan syarat dia buat, itu lain. Maksudnya dia ada je token-token syarikat, macam orang kata syarikat Speedmart tu dia punya pengasas dia kan OKU, Dr. Wheelchair, OKU, tak ada masalah orang tu OKU ke, sebab apa-apa deal dengan dia, maksudnya syarikat dia sempurnakan. Dia adalah pekerja-pekerja dia adalah hamba-hamba abdi dia yang akan buat benda tu, itu tak ada masalah. Yang kita bincangkan kat sini, yang kita bicarakan, maksudnya orang yang lemah itulah yang menjadi subjek dalam akad. Dia yang kena buat. Dalam keadaan dia lemah, tak boleh. Tapi dia manage, tak ada masalah. Biasa je. Orang lumpuh manage. Ada satu orang yang terkenal tu, nama dia Sukri. Bagus untuk motivasi anak-anak muda kan. Dia Sukri kan nama dia, yang badan macam mentimun tu. Sukri betul. Yang pasang kapet tu, dia supply kapet masjid. Cuba search. Dia ada tulis buku lagi. Dia bagus untuk memberi motivasi kepada anak muda untuk bekerja, berkarya. Tengok orang macam ni, tangan pendek, kaki pendek, dia ada syarikat supply kapet. Kita punya pejabat dulu pun dia datang supply kapet. Banyak masjid yang terima dia pun. Tak tahu lah surau ni tak, bukan syukriah dia buat. Sehingga dia dipanggil untuk bagi motivasi. Allah bagi dia fasih, cakap tu fasih, sedap. Macam satu orang putih tu kan, yang ada satu orang putih, apa nama dia tu, dia kan pakar motivasi. Dia bagi motivasi, duduk atas meja, berjalan atas meja, tapi muka handsome. Tangan kira macam tak ada tangan lah, tapi dia cabar diri dia untuk buat juga benda yang orang normal pun tak buat, dia buat. Cuba cek Sukri. Contoh, so dia bos, kahwin lagi, ada bini sempurna, bini dia sempurna, ada 2 orang anak lagi. Masa tu dia datang naik MERS, bini sempurna. Dia tak gunakan alasan OKU dia kalau pekerja dia datang pasang kapet, dia pun datang, dia pun buka kapet dengan jalan tergedek-gedek tu. Tapi itu contoh. Jadi tak ada masalah kan, sebab bukan dia yang buat, dia ada pekerja dia orang-orang normal untuk buat. Tapi dia tak pernah rasa rendah diri dengan kekurangan dia, bahkan dia pula menjadi motivasi. Bagus tu motivasi. Kalau ada buku yang ditulis tentang dia, semasa dia dilahirkan, saya baca, bukan baca, kita tengok dalam YouTube, mak dia tak boleh terima. Dia macam anak tu keluar macam mentimun, bulat dia, tak ada tangan, tak ada kaki, tangan kecil. Kira terkejut, macam tak boleh terima ni anak. Mak tak boleh terima, ayah tak boleh terima. Yalah,
waktu tu. Jadi yang apa, yang selamatkan keadaan Datuk yang ambil. Kemudian Datuk pujuklah dia punya anak dia. Akhir sekali mereka terima. Dan rupanya anak ni yang tengok macam tak sempurna ni lah yang membawa tuah kepada keluarga. Dia pandai, belajar pandai, sampai universiti belajar, memang belajar pandai, betul. Buat bisnes pula kan, bisnes yang mencabar pula, pasang kapet, supply pula kat masjid-masjid, boleh. Itu contoh lah. Tapi apa yang saya nak sebutkan tadi, yang maksud dhaif tu kalau dia yang kena buat kesemuanya. Tapi kalau dia ada pekerja, tak ada masalah, sah hukum dia. Okey. Dan demikian lagi, yang tadi tu segi fizikal, okey. Kalau benda tu memang servis tu boleh di delivery secara fizikal, boleh. Tapi kena satu lagi, kena ikut syarak. Jangan asalkan boleh buat duit kita jalan bisnes, tak boleh. Kita bukan kapitalis, kita orang Islam. Orang kata kapitalis ni matlamat menghalalkan cara. Orang yang otak kapitalis ni, dia tengok orang pun dia nampak duit. Tengok orang, macam mana nak buat duit dengan orang ni, macam mana nak buat. Dia tengok sampah nampak duit, tak apalah, bagus juga tengok sampah nampak duit, paling kurang sampah bersih kan. Dia nampak najis dapat duit. Macam contohnya servis Indah Water, bukan dia buat, dia servis apa? Bukan servis najis ke? Servis najis kan. Kalau tak ada orang yang buat kerja Indah Water tu, jenuh kita punya ni, kita punya apa orang panggil, tong tai kan, penuh. Kalau zaman dulu lagi lah, orang panggil lah istilahnya, ada paria yang akan pergi collect daripada tandas-tandas kan, ambil, buang dan letak balik tong kosong. Ada orang buat. Kalau tak ada orang buat, takkan toke-toke nak buat kerja tu, takkan bangsawan-bangsawan nak buat kerja tu. Memang Allah Ta'ala buat macam tu. Ada orang yang mana dia buat kerja bawah ni, walaupun ialah daripada satu segi kerja tu memang kerja bawah, tapi tak ada kerja ni, kita punya kehidupan tak sempurna. Kalau tak ada orang buat kerja bawah ni, kita sebut kerja bawah, kita jangan lekeh kan. Kalau tak ada orang kutip sampah ni, semua tak nak kerja sampah, busuk dia kata. Boleh bayang tak? Yang tak biasa pegang pisau ni nak kena angkat sampah ni, bos-bos ni tak reti yang angkat sampah ni. Dia lah nak kena kutip sampah, nak pergi buang kat tempat pembuangan sampah. Tapi bila ada orang si tamas orang panggil kan, yang sedia buat servis tu, memanglah kerja tu kerja busuk, tapi dia menyempurnakan kehidupan kita. Macam mana kalau rumah kita bersepah penuh dengan sampah kat depan tu, semua orang tolak kerja tu dengan alasan kerja kotor, kerja bawah, kerja rendah, kerja kasta rendah. Kehidupan tak jadi kan, tak jadi, tak sempurna. Okey. Dan demikian lagi, tiada harus menyewakan. Menyewa ni sekali lagi tersebut, maksud menyewakan tu maksudnya mengupah akan sesuatu perbuatan yang diharamkan. Tak boleh lah benda yang haram. Kena ingat, jangan supply perkhidmatan yang haram, tak boleh. Kadang-kadang perkhidmatan kita tak haram, tapi perkhidmatan kita membantu benda yang haram pun tak boleh juga. Satu, memang servis kita tu memang haram, itu memang tak boleh. Satu lagi, servis kita tak haram, kalau tengok pada servis tu saja, tapi dia supply dengan servis kita, maka benda haram akan jadi rancak, pun tak boleh juga. Dia panggil tak boleh membantu atas maksiat, tak boleh. Seperti dia bagi contoh, menyewa maksudnya mengupah lah. Mengupah akan seorang kerana mencabut gigi yang sejahtera. Azan.
La ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma rabbana sayyidina tam sudah. Kita baca contoh-contoh perkhidmatan yang haram. Dia akan senaraikan. Pertama, satu orang dia upah orang lain untuk cabut gigi. Cabut gigi boleh, sebab tu ada klinik gigi kan. Klinik gigi adalah satu bisnes yang bagus. Allah Ta'ala buat adalah kalau semua orang sihat, doktor tak boleh cari makan lah kan. Betul tak? Kalau semua orang sihat, doktor tak boleh cari makan. Jadi sakit ni pun adalah merupakan nikmat Allah. Dengan sebab sebahagian orang sakit, sebahagian orang dapat rezeki. Betul tak? Memang Allah buat macam tu. Kalau semua orang sihat, melangut je lah doktor tu, tak ada customer, tak ada klien, tak ada pesakit. Allah buat bagi orang sakit kan. Orang sakit gigi je, satu part je dalam sakit, namanya sakit gigi. Sakit gigi pula ada macam-macam jenis sakit. Setiap jenis sakit tu dia ada apa ni, keuntungan yang berbeza-beza. Maka orang lain sakit, orang lain dapat rezeki daripada Allah SWT. Okey. Tapi yang tak boleh ni mencabut gigi yang elok. Sejahtera tu gigi elok, mana boleh, haram. Gigi elok cabut tak boleh, haram hukum dia. Gigi yang dibenarkan cabut adalah gigi yang kalau membiarkannya akan memudaratkan, akan rosak. Jadi doktor pun dia tengok kan, doktor bukan kita datang sakit gigi dia akan cabut semua sekali. Kalau boleh tahan lagi, boleh simpan lagi, dia akan simpan kan. Dia palam je, dia apa panggil, tampal je. Tapi kalau dah tak boleh, barulah dia akan cabut. Bahkan di negara kita dia ada undang-undang khas tentang perkhidmatan ataupun rawatan gigi. Rawatan gigi ni kalau siapa yang cabut gigi orang tak ada lesen, dia punya denda dia besar, dia boleh masuk penjara dan seumpamanya. Ada satu kes tu kan, satu orang perempuan tu dia belajar cabut gigi melalui YouTube. Cabutlah, dia cabut tu maknanya jadilah, cabut tu jadi. Tapi oleh kerana dia tak ada sijil, maka dia kira salah segi undang-undang, boleh kena penjara. Jadi dengan sebab gigi ni orang boleh mati. Sebab gigi ni kan dia dekat dengan otak. Kan ada kes yang satu orang pesakit tu di bius, dah sampai tak sedar mati, berlebihan bius. Sebab kan bius kat sini dia dekat dengan leher, dekat dengan otak, boleh bawa kepada kematian. So dia ada undang-undang khas tentang rawatan cabut gigi ni. Kerana dia nampak macam simple kan, tapi dia ada pakar dia. Bukan, kalau doktor jantung tak boleh cabut gigi, tak boleh. So jantung potong, dia boleh belah jantung apa semua, tapi tak reti cabut gigi. Betul tak? Walaupun nampak kerja potong jantung ni, belah jantung, bedah jantung, dia berat kan, tapi oleh kerana dia tak belajar bab cabut gigi, dia tak boleh cabut gigi, dan dia tak akan cabut gigi orang. So dia kata, saya bukan bidang cabut gigi kan. Okey, yang seterusnya, mengerat anggota yang tiada diharuskan oleh syarak. Jelas tak boleh lah, haram.
Dan tiada harus menyewakan akan perempuan, maksudnya upah yang haid. Kita sewa, kita upah satu orang perempuan haid untuk dia sapu masjid, tak boleh. Kerana apa? Perempuan haid masuk masjid hukumnya haram. So kita upah dia buat benda yang haram, tak boleh. Dan lagi tiada harus menyewakan, yakni mengupah perempuan untuk menyusu kanak-kanak dengan tiada izin suaminya. Jadi kena ingat, seorang perempuan, seorang isteri, dia tak boleh susukan anak orang melainkan dia kena minta izin daripada suaminya. So kalau kita upah dia ataupun ibu tu tak dapat izin daripada suami dia, dia ambil upah, dia ambil upah untuk susukan anak orang, maka hukum itu adalah haram. Maksudnya perempuan tu yang tanpa izin suaminya, dia makan upah tu, dia dikira haram, tak boleh. Sebab apa? Ada sebab dia. Dan lagi tiada harus menyewakan akan seorang kerana mengajarkan ilmu sihir. Tak boleh. Kita upah satu orang cikgu ajar ilmu sihir. Ilmu sihir ni ilmu yang haram belajar. Bila haram belajar, haram mengajar. Jadi kalau kita punya profession mengajar ilmu sihir, turunkan ilmu sihir, kita telah ajar ilmu haram. Kalau kita upah orang, ambil upah ajar ilmu sihir, ambil upah ajar ilmu haram, maka hukumnya adalah haram. Atau kerana mengajarkan perkataan yang keji-keji, ajar cara nak caci orang, ajar cara nak mencarut, ajar cara nak menipu, ajar cara nak mencuri. Tapi kita dengar macam lucu kan, tapi memang ada kelas dia. Akademi mencuri, akademi menipu, akademi tipu muslihat, dan lain-lain lah. Seperti mana benda baik orang ajar, orang jahat orang ajar kan. Tapi dia underground ajar tipu muslihat. Macam mana nak tipu muslihat ni, dia kumpul, dia rancang. Bagi kelas, kita perlu mengkadirkan orang untuk wujud lagi pelapis-pelapis untuk tipu muslihat. Kita ni paling kurang orang panggil, kita belajar macam mana orang buat tipu muslihat. Setengah ulama kata boleh belajar ilmu sihir atas tujuan apa? Atas tujuan kita nak protect diri, bukan nak pakai. Itu boleh. Kita belajar selok-belok muslihat orang. Saya pergi ke Temboro, nak cerita pergi ke Temboro, pelajar kat sana, dia ada pengajian ilmu-ilmu tambahan. Satu, dia belajar ilmu persilatan lah, itu bela diri, itu jelas. Kemudian dia adalah belajar istilah ilmu asma. Tapi ada satu yang menarik tu, yang baru ni saya pergi, belajar di sana, diajar tipu muslihat para dukun. Macam tu ayat dia. Jadi kat sana kan ada macam-macam dukun. Jadi dia kadang dia persembahkan muslihat ni, orang kagum. Contohnya ada batu tu masuk dalam air, tiba-tiba batu tu bercahaya sampai air jadi warna merah, keluar air putih. Jadi bila orang tengok, ini batu sakti, ini batu sakti, cuba tengok, masuk bercahaya, keluar tak ada. Jadi dengan muslihat itu mungkin ada orang yang memang biasa kena scam ni, beli benda tu, beli dengan harga mahal. Dia kata ini batu luar biasa, ini batu magic, batu sakti. Orang belah sana pula suka sakti-sakti ni. Ada juga batu ni letak, dia gerak sendiri. Tengok ini batu sakti. Jadi pelajar-pelajar tu diajar macam mana pak dukun ni buat muslihat. Adalah dia bagi demo lah depan kita. Muslihat toreh tak berdarah, ataupun toreh berdarah kemudian lap, darah dah hilang serta-merta, tak ada bekas. Jadi benda-benda yang macam ni diajar, bukan untuk dipraktiskan. Tak apa, untuk supaya kita aware, jangan ini scam, ini scammer. Jadi mungkin hari ini kena buka kelas mengenal scam si scammer. Kena dedahkan. Banyak dah sebenarnya orang dedahkan, tapi sehingga hari ini, sehingga detik ini, masih ramai orang kena scammer.
Walaupun dah banyak pendedahan daripada pihak polis, orang kata bank tak akan telefon, polis dia berusaha, dia tak akan call je, tak ada macam tu, tak akan ada minta account by phone. Pun begitu, jutaan, ratusan juta ringgit telah di-scam di negara kita. Dah bagi tahu banyak kali dah, tapi scammer dia tahu. Tak tahulah, dia ingat, dia kata orang Malaysia ni bukan baca pun, dia suka baca tajuk. Dia baca tajuk, dia kutuk. Dia baca tajuk, dia kutuk. Dia tak baca sampai bawah pun. Dia tahu memang macam tu, tak apa, bagi je, tak ada masalah. Sampai hari ni asyik ada orang kena scam saja. So kena buat juga kursus kat surau ni kot, mengenal scammer. Macam mana scammer scam orang. Kalau belajar untuk aware, untuk waspada, tak apa kan. Contohnya yang bagi kursus tu polis, ataupun syaitan jenayah, itu tak apa. Tapi kalau belajar untuk praktikkan, tak boleh lah hukumnya. Memang scammer ni dia ada dia punya club dia. Dia buat scammer ni dalam dewan. Dia kata, dia telefon kita, okey, kami akan sambung ke balai polis. Sebenarnya balai polis tu kawan sebelah dia je. Kawan sebelah dia. Dia memang dilatih untuk scam. Okey, kita habiskan. Tidak harus menyewakan seorang kerana memperbuat gambar sekalian haiwan, dan tiada lagi harus menyewakan akan tukang emas nak buat berjana daripada emas. Maksudnya kita upah orang buat cawan daripada emas, haram. Sebab cawan daripada emas kan tak boleh. Buat pinggan daripada emas, haram. Buat pinggan daripada perak, haram. Kerana memperbuat pakaian diharamkan. Atau kita upah orang untuk buat baju untuk kita lelaki ni, kemeja contoh, buat daripada sutera, tak boleh. Sebab lelaki tak boleh pakai sutera. So kita ambil upah buat sutera, tak boleh. Yang mengupah berdosa, yang mengambil upah pun berdosa, tak boleh. Maka sekalian masalah itu tiada kuasa menerimakan akan manfaat amal itu pada syarak dan lain-lain. Maksudnya apa sahaja amal yang benda tu haram segi syarak, kita tak boleh supply perkhidmatan tu, tak boleh. Kita tak boleh guna alasan, saya buat je baju tu, dia yang pakai. Tak. Kalau kau tak buat, dia tak pakai. Kalau kau tak jahit, baju tu tak wujud lah. Sebab kau jahit lah baju sutera tu wujud kan. So bila baju sutera tu wujud, dia mendorong orang untuk pakai. Tapi kalau benda yang kita jual ni, benda ni boleh, kemungkinan digunakan untuk haram pun ada, kemungkinan untuk guna pada yang halal pun ada. Dia maksudnya penggunaan dia, contohnya pisau lah. Pisau ni nak guna bunuh orang pun boleh, nak guna untuk potong daging pun boleh. So boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh ni kalau kita jual satu benda, itu kalau bak jual lah, yang mana dia tu memang hanya untuk benda yang haram. Servis tu memang hanya untuk benda yang haram, maka hukumnya adalah tak boleh. So kita jangan terlibat. Orang Islam ni, dia bukan dalam bisnes, dia bukan hanya tengok untung, dia tengok kesan. Walaupun kalau ikut bisnes ni untung dia bagus, tapi kita tak nak rosakkan anak-anak muda, contoh kan. Kita tak nak rosakkan orang Islam, ataupun kita tak nak timbulkan kerosakan. Jadi orang Islam, walaupun dia ada idea untuk buat satu bom yang dahsyat yang namanya nuklear, idea tu ada, buat bom yang dahsyat namanya atom, tapi dia simpan ilmu tu sebab dia takut ilmu ni kalau di-apply kan, potensi untuk guna pada benda yang merosakkan itu tinggi. Bukan asalkan ini penemuan baru kita delivery je, tak. Kerana kita juga tengok ni, kalau saya dedahkan benda ni, walaupun benda tu rare lah, teknologi tu rare, tapi dia hanya akan mendatangkan kerosakan yang lebih. Memang ada kebaikan, tapi kerosakan yang lebih. So saya tutup. Walaupun ini saya boleh buat duit banyak, ini penemuan yang sangat bagus, tapi saya tutup. Saya tak nak sebarkan, sebab saya tak nak orang salah guna, kerana potensi untuk salah guna tu tinggi. Contohnya bom atom lah. Memanglah idea, orang yang bagi idea atom tu mungkin dapat hadiah Nobel kan, tapi apa kerosakan yang telah diperoleh? Jahanam dunia dengan sebab benda ilmu yang dia telah adaptasikan
dan dia telah jelmakan dalam bentuk bom yang memusnahkan jutaan manusia. So itu sahaja untuk malam ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudah. Jadi pasal sewa tu, dan kita kalau masuk rumah sewa, kita bagi sewa kepada orang sebelah, untuk terima kan, tapi dia kan kita tahu kalau kita sewa, dia rekod bahan dia cakap. Jangan, saya hilang fokus sebab tadi. Apa dia? Sekali. Rumah sewa yang kita bagi sewa kepada orang sebelah. Jadi kita tahu dia orang ni kan buat mungkin dia pasang apa, apa bayang dia. Okey. Dia itulah yang saya sebut tadi. Servis yang kita berikan, kalau penggunaan dia bercampur-campur, dia bukan bentuk penggunaannya memang hanya pada benda yang haram sahaja. Dia boleh guna untuk benda yang haram, boleh guna untuk benda-benda yang harus yang lain, itu boleh. Contohnya rumah kan, rumah ni dia bukanlah satu premis yang hanya digunakan untuk sembah berhala. Kalau kita pergi sewa rumah kita untuk berhala, dia kata, oh, kami nak sewa rumah lah, nak buat berhala, nak buat kuil. Itu memang tak boleh, sebab dia hanya menggunakannya untuk benda syirik. Tapi rumah kan orang duduk, mungkin dia minum arak ke, itu kita tak ada kaitan, kita tak akan kena apa-apa hukuman. Sebab apa? Rumah itu dia boleh digunakan untuk benda yang boleh, benda yang tak boleh. So bercampur-campur tak ada masalah. Tapi kalau servis itu memang tidak digunakan melainkan untuk yang haram, maka tak boleh. Contohlah, kalau saya bagi contoh yang lain, kita jual nasi dekat orang bukan Islam, kita buat andaian macam ni. Ini kalau dia makan nasi ni, dia kuat. Kalau dia kuat, nanti dia pergi tokong. Dia pergi tokong, dia sembah berhala. Jangan jual nasi kepada orang bukan Islam. Dia hukum tak sampai macam tu. Hukum dia tak sampai pergi jauh macam tu. Tak. Sebab itu kita suka untuk sebut tentang boykot lah. Sekarang ni orang rancak boykot. Dia sebenarnya sebahagiannya tak betul, tak sampai tahap haram. Sebab dia betul-betul yang haram kalau dia first hand. Kita beli kat dia tu sendiri akan supply kepada yang kepada misalnya inilah Yahudi. Tapi kalau dia akan sini last sekali akan sampai, so kita tak bertanggungjawab, kita tak berdosa. Kalau macam tu, macam-macam lah kita buka kedai, orang ni beli, kemudian akhir sekali akan sampai kepada orang yang tak bertanggungjawab, so kita bertanggungjawab. Tak, dia bukan macam tu hukum syarak. Sebab itu kita selalu sebut, dia bukan dibuat dengan emosi, dibuat dengan ilmu. Jangan sampai orang tu semangat sangat nak boykot, bila mufti keluarkan fatwa pun dia kata mufti ni mufti dunia. Bukan macam tu kan. Dia ada hukum dia. Tak kisahlah kita nak emosi ke, kita nak bersemangat ke, tapi dia ada ilmu dia. Jangan sampai dengan semangat macam tu kita langgar pula syariat, pergi kutuk ulama. Dia kata ulama ni ulama dunia. Tak, ulama tu bercakap atas agama. Kalau benda haram, haram, halal, halal. Kita tak boleh semangat kita nak haramkan jenggot benda, tak boleh. Okey. Ustaz, nak tanya. Jadi Ustaz ada sebut tentang sihir kan? Tapi kalau kadang-kadang dekat sekolah, apa beza sihir dengan silap mata? Silap mata budak kan dia dia dalam bahasa Arab, silap mata dipanggil sya'wadah. Sahih? Ni tanya Syekh. Sya'wadah. Syekh apa nama? Mahmud. Sya'wadah. Sya'wadah ish? Sya'wadah. Magic. Itu dipanggil sya'wazah lah. Sihir. Dia benda ni semua diterangkan hakikat ilmu tu. Dia ilmu sihir ni orang Melayu panggil ilmu hitam kan. Lawan kepada ilmu hitam, ilmu putih. So ilmu sihir dia menggunakan, dia panggil tenaga-tenaga jahat, guna syaitan, guna jin. Dia memang guna unsur tu, memuja objek, memuja sehingga untuk mendapatkan, adalah dia punya ilmu sihir ni. Base dia on syaitan, jin dan tenaga-tenaga jahat ni. Dan dalam kitab kata apa maksud magic? Magic ni
dia adalah ilmu berasaskan dipanggil khiffatul yad ataupun sur'atul yad. Ilmu itu berasaskan kecepatan tangan. Kecepatan tangan itu maksudnya magic, bukan sihir. Sebab itu kalau ilmu sihir dia tak boleh di-reasonkan. Maksudnya kita tak boleh tunjuk, sebab yang berfungsi kat situ ada jin, ada syaitan. Kita boleh tunjuk jin tu. Tapi kan ada je orang duk tunjukkan apa? Duk tunjukkan pembongkaran macam mana magic tu dibuat. Walaupun kita tengok macam kaus, tapi sebenarnya dia ada alat-alat yang direka supaya magic itu dapat dibuat. Itu dipanggil silap mata. Orang Melayu orang panggil silap mata. Silap mata. Benda tu kalau kita faham dia punya teknik dia, kita pun faham. Jadi kalau orang magician, dia tengok, dia tak heran, dia tahu ini apa, belakang tu. Dia berkhifatul yad. Tapi sebenarnya dia kalau yang biasa-biasa punya tak apa. Tapi sebenarnya ilmu magic tu pun sebahagian ulama menghukumnya haram. Silap mata. Boleh disebut dalam kitab. Sebab apa? Dia mengajar orang berhelah. Maksudnya helah untuk trik orang lah. So kalau dia melazimi ilmu tu, nanti akan terwujud satu karakter diri dia, karakter trik helah. Faham tak maksud dia? Sebab tu ada ulama memang haramkan ilmu magician. Sebab apa? Dia membentuk karakter ataupun minda trik orang. Dia sentiasa berfikir macam mana nak trik orang sampai akhir sekali mungkin dia akan gunakan pada benda yang haram. Dah jadi sifat dia untuk helah dan tipu muslihat. Okey, wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Semoga Allah Taala terima kita, mudahkan segala sesuatu. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.